Kemudian kata musannif yang kedua, i'tiqad Jabariyah. Pegangan Jabariyah macam mana pula? Perkataan Jabariyah itu, nisbah kepada Jabarun, maknanya tergagah, terpaksa. Ni pahaman Jabariyah. Perkataan Jabariyah diambil daripada perkataan Jabarun. Tergagah, terpaksa. Ini jenis pahaman yang kedua. Yang pertama tadi Qadariyah, yakni Qadariyah orang yang memiliki pegangan dan kepercayaan di dalam hati, usaha hamba boleh memberi bekas. Perbuatan baik ataupun perbuatan buruk di dalam perbuatan baik dan buruk yang berlaku, yang terjadi adalah hasil daripada usaha hamba tu sendiri, tidak berkait dengan perbuatan Allah. Ingat tu fahaman Qadariyah. Fahaman Qadariyah, orang yang memiliki pegangan dan kepercayaan di dalam hati, sama ada perbuatan taat ataupun maksiat, baik ataupun buruk, sengaja ataupun tidak, adalah hasil daripada usaha dan ikhtiar hamba tu sendiri, bukan dijadikan oleh Allah. Serta mereka beriktikad usaha kekuasaan yang ada di dalam diri mereka itu dijadikan oleh Allah. Dia boleh bergerak ke sana ke sini dengan usaha dia sendiri. Kalau ditanya siapa yang menjadikan tenaga, siapa yang memberikan kuasa, dia kata Allah yang jadikan kuasa dalam tubuh badan aku sehingga aku boleh berusaha membuat sesuatu. Serta dia beriktikad usaha hamba boleh memberi bekah. Bergerak tak bergerak tu bekah lah tu. Jadi namanya fahaman Qadariyah, hukumnya fasik. Ada ulama mengatakan kafir. Hati-hati. Jadi jangan kita beriktikad sedemikian. Jangan beriktikad seperti Qadariyah. Perkataan Qadariyah itu diambil daripada qudrah, makna kuasa. Jadi kalau kita tanya pada orang yang memiliki pahaman Qadariyah ni, kalau kita tanya, bagaimana awak boleh bergerak? Bagaimana awak boleh bergerak dan melakukan sesuatu perbuatan? Dia kata sebab saya ada tenaga dalam tubuh badan. Saya ada kuasa dalam tubuh badan saya. Sebab tu saya boleh bergerak ke sana ke sini. Lepas tu ditanya lagi, siapa yang jadikan kuasa tu? Allah yang jadikan kuasa tu dalam tubuh badan saya. Dah yang bergerak tu, yang menggerakkan tu siapa? Allah ke kamu sendiri? Yang bergerak ni saya sendiri, bukan Allah yang menggerakkan. Bukan Allah yang menggerakkan saya, tapi tenaga yang ada dalam badan saya yang menggerakkan saya, bukan Allah. Dan tenaga itu dijadikan oleh Allah. Bila saya ada tenaga tu, saya boleh buat apa yang saya nak. Saya akan dapat apa yang saya nak. Itu namanya Qadariyah. Jadi fahaman ni fasik. Fasik. Dalam arti kata lain, orang yang beriktikad usaha hamba boleh memberi bekah. Usaha hamba boleh memberi bekah. Jadi Qadariyah. Yang kedua, i'tikad Jabariyah. Jadi Jabariyah ni diambil daripada perkataan Jabarun. Maksudnya tergagah, terpaksa. Maksudnya barang siapa beriktikad bahawasanya manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar semata-mata. Ni pahaman yang kedua. Yang kedua ni dia memiliki pegangan dan kepercayaan manusia, makhluk hanya bergantung semata-mata kepada qada dan qadar Tuhan. Tidak ada baginya hamba ikhtiar ataupun boleh memilih sama sekali.
Dia kata kita ni tak ada pilihan dah. Kita ni tak boleh nak memilih. Tak ada kuasa memilih, tak ada kuasa nak berusaha. Usaha ni maksud cuba, mencuba. Mencuba. Ikhtiar maksudnya milih. Nampak benda baik, nampak benda buruk. Kita ada akal betul. Kita ada akal. Makna kewarasan. Ada ilmu, makna kita tahu benda tu salah ke, benda tu betul ke, benda tu baik ke, benda tu buruk ke, makna kita faham. Daripada situ kita boleh memilih. Ada kuasa, maknanya ruang untuk memilih nak buat baik ke nak buat buruk. Nak mengelak ke nak tunggu. Contoh kalau kita nak melintas jalan ataupun sedang melintas jalan, sedang melintas jalan, tiba-tiba datang sebuah kenderaan. Nak merempuh kita. Kita ada akal. Kita ada akal. Makna kita boleh ikhtiar. Memilih. Nak lari ke nak tunggu? Nak lari ke nak tunggu? Tiba-tiba kita milih nak lari. Kita usaha, cubalah. Cuba lari. Tu mudah nak faham, usaha ikhtiar. Cuba nak lari. Pilih nak lari dan cuba nak lari. Ataupun kita pilih nak tunggu dan tidak ada usaha nak lari. Duk tunggu sampai kenderaan tu sampai menerpa kita. Tapi Jabariyah ni kata tak. Orang yang memiliki kepahaman Jabariyah ni, dia berpegang manusia tidak ada ruang usaha dan ikhtiar. Semata-mata bergantung dengan takdir Tuhan sahaja. Kalau Tuhan kata bergerak, bergeraklah. Kalau Tuhan kata tak bergerak, tak bergeraklah. Dia tunggu takdir. Pada dia tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Maka i'tikadnya itu dinamakan i'tikad Jabariyah. Artinya perbuatan baik dan jahat yang dilakukan di dalam dunia ini bukan kehendak sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Tuhan semata-mata. Faham ni? Faham betul-betul ni akidah ni. Kita tak nampak akidah salah betul. Kopiah putih sama. Sebab tu nama akidah, benda dalam hati tak nampak. Kalau orang perempuan pakai telekung, sama telekung. Yang tu pakai telekung putih, yang ni pun pakai telekung putih. Ada pun pegangan dan kepercayaan dalam hati kita tak nampak. Betul ataupun salah. Dengan belajar baru kita dapat kesan, salah rupanya pegangan aku selama ni. Selama ni aku percaya usaha dan ikhtiar aku yang menggerakkan aku, sebab Allah bagi tenaga pada aku. Jadi aku bergerak ni boleh pandai-pandai aku sendiri, bukan pentadbiran Allah. Salah rupanya, selama ni aku ni qadariyah rupanya. Astaghfirullahalazim. Lalu dia baiki. Yang seorang lagi pula, dia beriktikad kita ni tak ada usaha ikhtiar, kita tak boleh usaha, kita ni tak ada ikhtiar, usaha dan ikhtiar tu bohong aja. Kita ni semata-mata tergagah dengan takdir Tuhan saja. Kalau Tuhan takdir bergerak, bergeraklah. Kalau Tuhan takdir makan, makanlah. Usaha ikhtiar tak ada kita ni. Seorang pula faham macam tu. Rupa-rupanya dia Jabariyah. Kalau orang datang masuk minang aku, kahwinlah aku. Serah takdir. Bapa tak menikah lagi. Tengoklah takdir Tuhan macam mana. Nampak tak? Padahal dia tak ada usaha ke arah itu. Kenapa sempit rezeki? Tengok takdir Tuhan lah. Kalau Tuhan bagi rezeki, adalah. Kalau Tuhan tak bagi rezeki lah, takdir Tuhan.
Sebab apa tak pandai ilmu agama? Tengoklah takdir. Kalau Tuhan takdirkan aku ni nanti ilmu adalah. Kalau takdir tak adalah ilmu sampai bila-bila. Ada pasangan. Ini Jabari. Tak perasan Jabariyah. Gelaran di dalam Usuluddin macam ni. Jabariyah, walaupun dia orang Melayu, walaupun dia kalau saya tanya apa tak belum takdir Tuhan. Belum takdir Tuhan lagi makan. Usahalah turun ke bawah tu. Pilihlah untuk turun ke bawah tu, senduk nasi dan sebagainya, bergerak dan sebagainya. Ini dah duk tunggu takdir. Dia kata tunggu takdir. Dan qadar mana kata tidak ada baginya ikhtiar ataupun boleh memilih sama sekali, maka i'tiqadnya itu dinamakan Jabariyah. Artinya perbuatan baik dan jahat dilakukan di dalam dunia ini bukan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kekuasaan Tuhan. Sesungguhnya i'tiqad ini mengiktikadkan hamba itu digagahi, makna dipaksa oleh Allah Ta'ala semata-mata pada segala perbuatannya, sama ada perbuatan yang disengaja ataupun perbuatan yang tidak disengajakan. Semata-mata digagahi, dipaksa oleh Allah. Kita tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Jadi kalau orang yang pahaman Jabariyah ni, kalau musim virus ni, dia tak pedulikan. Dia tak pedulikan orang panggil larangan-larangan dan sebagainya. Dia serah bulat-bulat dengan Tuhan. Kalau kena, kenalah. Kalau tak kena, tak kenalah. Dia tak ada usaha nak menjaga, nak mengawal pergerakan. Jaga ni, nampak tak? Dia buat tak kisah aja. Dia buat tak kisah, dia tawakal, dia kata. Kita serahlah pada Tuhan, tawakallah. Kalau kena corona, kenalah. Kalau tak kena, tak kenalah. Kalau Tuhan takdir kena, kena. Kalau Tuhan takdir tak kena, tak kenalah. Walhal dia tidak ada usaha dan ikhtiar nak menjaga kesihatan, menjaga keselamatan. Ni yang kita pakai mask. Kemudian di kuarantin. Pakai sanitizer. Itu namanya usaha. Itu namanya usaha. Itu usaha, itu ikhtiar di dalam nak menjaga diri daripada mudarat. Tapi kita sendiri yakin usaha kita pakai mask, usaha kita pakai sanitizer, usaha kita berkuarantin di sini, duduk jarak-jarak, pakai sarung tangan. Kita percaya usaha ini tidak boleh menyelamatkan kita sama sekali. Walaupun kita dah usaha macam ni, kalau Allah Ta'ala nak takdirkan kepada kita kena penyakit tu, kena virus tu, kena juga. Walaupun kita berusaha tapi untungnya dah dapat pahala bahagian berusaha menjaga diri daripada mudar. Dapat pahala sebab dah berusaha menjaga mudar. Tapi apa nak dikatakan, usaha kita menjaga ni tidak boleh menyelamatkan, kerana yang menyelamatkan itu Allah. Faham tak ni? Jadi jangan kata orang yang mengikut saranan kerajaan, mengawal pergerakan, pakai sanitizer, pakai mask dan sebagainya ni, benda ni semuanya sia-sia, orang ni tak ada tawakal kepada Allah. Jangan cakap macam tu. Tawakal ni hati, nampak tak tu? Walaupun kita berusaha, berikhtiar menjaga pergerakan, mengawal pergerakan, tapi hati kita beriktikad yang memberi mudarat itu Allah. Menjaga bagaimanapun kalau Allah Ta'ala kata kena. Kerana iktikad kita yang memberi bekas itu Allah Ta'ala. Kita pun tak percaya dengan usaha kita menjaga ni boleh menyelamatkan kita. Kita percaya yang menyelamatkan kita bukan usaha kita berkuarantin ni, bukan.
Faham tak ni? Biar dapat beza tuan-tuan perempuan. Jadi jangan dikatakan orang yang berusaha itu tidak ada tawakal. Tawakal ni hati. Ni macam Jabariyah tadi, dia tak ada usaha. Pada dia tak ada usaha. Dia serah bulat-bulat macam tu. Maknanya kalau dia lintas jalan, tengah-tengah lintas sampai kat lain putih tu, dia pandang ke kanan tengok ada lori lalu contohnya. Dia tunggu situ. Dia kata tawakkal tu ala Allah. Serahlah pada Tuhan. Kalau kena lenyek-lenyeklah. Kalau tak kena lenyek, selamatlah. Dia tunggu kat lain putih tu. Dia tak ada usaha ikhtiar naklah lari. Faham ni? Jadi kita usaha ikhtiar. Itu syariatnya. Tapi hati kita bertawak. Kita dah duduk sini, dah kuarantin sini, jaga makan, jaga pakaian, pakai sanitizer, pakai mask dan sebagainya. Serahlah kepada Allah. Kalau nak kenalah nak buat lagu mana. Kalau tak kena pun dengan kehendak Allah. Ini baru betul akidah ahli sunnah wal jamaah. Belum lagi sampai situ. Ni baru Jabariyah baru. Jabariyah ni mudah kita faham. Orang yang mengatakan manusia tidak ada usaha dan berikhtiar. Tak ada usaha dan ikhtiar. Semata-mata serah pada Allah. Kalau kena, kenalah. Kalau tak kena, tak kenalah. Walhal dia tak ada usaha nak jaga pun. Sebab pada dia tak ada usaha. Dia tak percaya usaha, faham? Dia kata usaha tak ada. Ikhtiar tak ada. Allah saja. Tengok. Baca sampai habis. Habis ni kita berhenti. Lepas berhenti, usaha makan. Lepas berhenti, usaha makan. Nenek. Sabar, Nek. Sekejap, Nek. Nek boleh tahan, Nek? Boleh. Yang tak nenek boleh tahan? Boleh tak? Nenek boleh tahan, takkan yang tak nenek tak boleh tahan. Nama nenek, tapi orang panggil budak pondok kak. Jadi untung duduk pondok ni. Umur 80 pun panggil budak pondok kak. Orang tanya, Ustaz, Assalamualaikum, nak tanya, kat pondok, budak pondok ada berapa orang nak hantar bekalan makanan? Kita tak kira budak-budak. Tak kira yang muda-muda ni. Yang umur 80 pun masuk dalam budak pun. Untung tak? Dia siapa nak jadi muda duduk dalam pondok kan? Jadi budak pondok. Orang tanya, budak pondok mana? Beratur, umur 80, 90. Kata budak pondok. Budak pondok ni. Dia tak panggil orang tua pondok. Panggil budak pun. Panggil budak pondok ke orang tua pun. Nenek-nenek warga mah. Bukan warga mah. Warga Intan Belian. Lebih mahal daripada mah. Lebih mahal daripada Intan Belian lagi. Makna nenek-nenek, datuk-datuk yang duduk sini. Mahal daripada mah lagi. Bernilai. Mengaji, orang belajar agama. Masya Allah, tabarakallah. Tak kisahlah orang yang berusia warga mah, mengaji, belajar agama, dia sangat-sangat bernilai di sisi Allah. Bernilai sangat-sangat di sisi Allah. Baik, sambung sikit lagi. Kemudian, sesungguhnya i'tikad, ini mengiktikadkan hamba itu digagahi oleh Allah semata-mata. Tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Maka i'tikad ini membawa kepada tidak berguna. Tidak berguna syurga, tidak berguna neraka, tidak berguna Rasul, tidak berguna Quran, tidak berguna kitab-kitab Allah Ta'ala yang lalu. Dan tak guna agama, dan tak guna segala undang-undang semuanya. Jadi orang yang beriktikad macam ni tak ada faedah lah. Tak ada faedah lah Allah Ta'ala turunkan Nabi Rasul. Tak ada faedah lah Allah Ta'ala turunkan Nabi Rasul. Dah dia kata manusia ni tak ada usaha dan ikhtiar. Kita tengok, tidak ada faedah yang demikian itu. Salah dan sesat, tidak bersetuju dengan akal fikiran. Jadi pahaman Jabariyah ni salah, menyalahi akal, dan menyalahi adat, dan menyalahi agama.
hukumnya orang yang beriktikad Jabariyah ni fasik, tetapi tidak ada ulama yang mengatakan kafir. Jadi Jabariyah ni fasik saja, dia tak ada khilaf. Yang Qadariyah tadi ada khilaf, ada ulama kata kafir, ada ulama kata fasik. Yang Qadariyah tadi, faham tak yang Qadariyah tadi? Dia kata usaha hamba boleh memberi boleh memberi bekas dan tak ada hubung kait dengan Allah. Ada ulama kata fasik, ada ulama kata kafir. Jabariyah ni tak ada ulama yang mengatakan kafir. Ulama mengatakan fasik. Dia terus pegang hakikat teruslah, mudahnya. Jabariyah ni dipegang hakikat terus. Usaha tak ada, ikhtiar tak ada. Allah, semata-mata Allah tu. Tetapi tidak ada ulama yang mengatakan kafir kerana fahaman itu menidakkan barang yang ada. Jadi fasik sebab apa? Sebab dia menidakkan benda yang ada. Dia mengatakan dia menidakkan, faham tak? Menidakkan. Dia menafikan benda yang berlaku. Dia menafikan benda yang ada. Apa maksud benda yang ada ni? Usaha dan ikhtiar. Hakikatnya ada usaha dan ikhtiar, tapi dia tak percaya usaha dan ikhtiar. Dia kata tak ada usaha ikhtiar. Mana ada usaha ni? Usaha-usaha ni mana ada? Ikhtiar ni mana ada? Takdir Tuhan semua. Dia macam tu. Dia macam tu. Tak ada usaha-usaha, tak ada ikhtiar-ikhtiar, takdir Tuhan semua. Yakni berkata mereka itu tidak ada usaha pada hamba, padahal yang sebenarnya hamba itu ada usaha dan berikhtiar, ada usaha dan ikhtiar. Sebab tu Allah suruh. Allah suruh kan? Wa aqimus solah. Allah suruh tak? Allah suruh hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Kan Allah suruh tu. Takkan Allah suruh kepada sesuatu yang tidak ada usaha ikhtiar. Ibaratnya lah, contohnya begini. Kita tahu kan meja ni daripada kayu. Dia tak boleh bergerak, dia tak ada akal fikiran. Kita tahu dah. Kita tahu. Tiba-tiba kita kata, wahai meja, pergilah makan. Kita suruh meja tadi. Cerdik ke tak cerdik? Kita dah tahu yang meja ni tak ada akal, tak boleh bergerak. Tiba-tiba kita suruh. Jahil ke tidak? Siapa jahil, meja ke kita? Jahil lah kita. Kekurangan lah kita sebab kita menyuruh sesuatu yang tak boleh bergerak. Kita kata, wahai meja, lepas kuliah ni kan, turunlah senduk nasi, makan. Suruh meja pergi makan. Ataupun kita kata dengan lembu, wahai lembu, lepas habis kuliah ni kan, pergilah makan kat kantin. Siapa lembu ni? Nampak tak? Jadi Allah menyuruh kita sembahyang, menunjukkan Allah mengetahui yang hamba ni ada peluang, ada ruang untuk berusaha dan berikhtiar. Hendaklah kamu sembahyang. Mana kita ada usaha, ada peluang untuk berusaha sembahyang. Wala taqrabuz zina. Jangan menghampiri zina. Bukankah itu isyarat kepada usaha? Jangan menghampiri zina. Makna Allah suruh. Takkan Allah suruh kepada makhluk yang tidak boleh berusaha dan berikhtiar? Allah tahu dah. Allah tahu dah. Tahu. Ke Allah tak tahu yang manusia ni ada peluang dan ruang untuk berusaha dan berikhtiar? Allah suruh juga. Ibaratnya macam kita suruh meja tadi tu pergi makan. Allah suruh tu menunjukkan Allah tahu yang manusia ni ada diberi peluang berusaha dan berikhtiar. Hendaklah kamu mendirikan solat, hendaklah kamu mengeluarkan zakat, hendaklah kamu berpuasa, hendaklah kamu menjauhi zina, jangan menghampiri zina. Itu isyarat kepada usaha lah. Kalau tak ada usaha, jadi sia-sialah perintah Allah. Macam tadi saya cakap, wahai meja, pergilah makan. Sia-sia tak suruhan saya tu? Sia-sia tak? Sia-sialah sebab saya suruh benda yang tak boleh bergerak, faham?
Jadi pahaman Jabariyah ni fasik. Maka kita dah belajar dah 2 akidah petang ni. Satu lagi besok insya-Allah. Tapi yang satu ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Tadi yang pertama akidah Qadariyah. Kesimpulan nak habis dah ni. Qadariyah adalah mereka yang beriktikad di dalam hati hamba ada kuasa, usaha hamba, ikhtiar hamba ada kuasa memberi bekas. Usaha hamba boleh memberi kesan baik ataupun memberi kesan yang tak baik, tanpa campur tangan Allah Ta'ala. Bukan maksud Allah ada tangan, faham? Maksudnya kita boleh bergerak ni pandai-pandai kita sendiri, sebab kita ada tenaga yang dijadikan oleh Allah. Allah tak masuk campur, faham? Faham betul-betul ni? Kita boleh bergerak nak buat apa saja dengan kehendak kita, dengan usaha dan ikhtiar kita. Kita boleh dapat apa yang kita nak, kita boleh dapat apa yang kita usahakan sebab kita ada tenaga. Allah tak ada sangkut paut dah. Allah cuma menjadikan kita, Allah cuma membekalkan tenaga pada kita. Lepas tu kalau dalam bahasa kita, Allah lepas tangan. Pandai-pandailah kita nak buat apa sebab kita dah ada tenaga sendiri. Faham? Sebab Allah dah jadikan, Allah dah bekalkan tenaga tu, pandai-pandailah. Kau nak bergerak ke sana ke sini, ikut tenaga kau sendirilah. Allah Ta'ala tak ada kena mengena dah. Ni namanya Qadariyah. Maka kata ulama, Qadariyah ni fasik, ada ulama kata kafir. Jadi jangan kita beriktikad sedemikian, salah. Yang kedua, Jabariyah ni beriktikad manusia, hamba tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, semata-mata digagahi oleh Allah saja. Tidak ada ruang untuk berusaha dan berikhtiar. Semata-mata takdir. Usaha tak ada. Ini namanya Jabariyah. Hukumnya fasid. Pun jangan juga kita beriktikad sedemikian. Yang satu lagi lah untuk besok, tapi kita buat secara ringkas je. Besok yang ketiga, Ahli Sunnah wal Jamaah. Biar kita dapat beza. Mana yang nombor 1 tadi pun jangan, yang nombor 2 pun jangan, Qadariyah pun jangan, Jabariyah pun jangan. Kita nak Ahli Sunnah. Bagaimana Ahli Sunnah? Kesimpulan Ahli Sunnah ni orang yang memiliki pegangan dan kepercayaan hamba diberi peluang oleh Allah, dibekalkan akal fikiran, dibekalkan ilmu oleh Allah sebagai alat untuk berusaha dan berikhtiar mendapatkan sesuatu yang baik ataupun buruk, ataupun nak meninggalkan sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Kita diberi peluang untuk berusaha, diberi peluang untuk berikhtiar, untuk mendapatkan sesuatu, untuk memilih sesuatu. Akan tetapi hati kita mempercayai apa sahaja usaha dan ikhtiar yang kita cuba laksanakan itu tidak boleh memberikan apa-apa kesan sekalipun. Tidak boleh memberi apa-apa kesan sekalipun. Kerana yang memberi kesan itu adalah perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Nampak tak? Kita percaya kita diberi peluang untuk berusaha, contoh menyelamatkan diri daripada virus. Kita diberi peluang untuk berusaha dan berikhtiar menjaga diri, menjaga keluarga, berusaha untuk menyelamatkan diri daripada virus. Tetapi usaha kita nak menjaga daripada virus ni, segala usaha yang kita buat ni, di kuarantin dan sebagainya, ini tidak boleh memberi kesan apa-apa, maksud tidak boleh menyelamatkan. Faham tak tu? Yang menyelamatkan itu adalah bukan usaha kita. Faham? Kerana usaha kita tidak boleh memberi bekas. Itu namanya akidah Ahli
ahli sunnah, di antara pegangan ahli sunnah begitu. Kita percaya ada usaha dan ikhtiar, tetapi usaha dan ikhtiar kita tidak boleh memberikan sesuatu. Kadang-kadang kita berusaha, berikhtiar sebaik mungkin, tetapi kita tak dapat apa yang kita usahakan seperti mana yang kita kehendaki. Itulah dalilnya usaha yang kita buat tak boleh memberi kesan apa-apa pun. Jadi jangan tersilap. Jangan tersilap dengan makna tawakal. Tawakal bukan bermaksud meninggalkan usaha dan ikhtiar. Jangan dikatakan orang yang berusaha mencari rezeki pagi petang siang malam orang tak ada, orang yang tidak bertawakal. Jangan dikatakan orang yang berusaha mengkuarantinkan diri tidak ada tawakal dengan Allah. Jangan salah. Serahlah pada Allah, pergi je campur orang ramai. Nak kena-kenalah, tak nak kena, tak adalah. Itu namanya orang yang tidak ada memikirkan tentang usaha dan ikhtiar seperti mana yang disuruh oleh Allah. Kita kena usaha, kita kena ikhtiar, tapi jangan percaya usaha ikhtiar kita tu boleh memberikan apa yang kita nak. Yang boleh memberikan apa yang kita nak, baik ataupun buruk, bukan usaha dan ikhtiar kita. Faham? Jadi dah ada 3 akidah. Disebutkan Jabariyah dan Qadariyah ni kerana pahaman ni sangat-sangat dekat dengan ahli sangat-sangat dekat dengan ahli sunnah. Jabariyah dan Qadariyah ni sangat-sangat dekat dengan ahli sunnah. Sebab tu kalau kita tak terangkan, kita tak perasan, boleh jadi kita duduk di sebelah pihak Qadariyah, boleh jadi kita duduk di sebelah pihak Jabari. Kalau tak diterangkan, kalau tak dinyatakan, kalau tak diperincikan. Sebab tu diterangkan dalam kitab Tauhid. Mana-mana kita Tauhid akidah ahli sunnah, dia akan bawa datang 2 pahaman ni, Jabariyah dan Qadari. Sebab apa? 2 pahaman ni adalah pahaman yang sesat, yang menyeleweng, yang menyimpang, tetapi hampir sangat-sangat dekat macam ahli sunnah. Dekat sangat. Makna kalau tak diceritakan kita tak perasan. Banyak lagi pahaman yang sesat tu. Tapi yang tu nampak sangat kesesatan dia. Nampak sangat kesesatan dia. Tapi Jabariyah dan Qadariyah ni hampir-hampir tak perasan. Hampir-hampir tak perasan. Kadang-kadang kita dengar orang cakap, sebab dalilnya kata dalam kitab ni nanti lagi akan datang, dia kata dalilnya umum masyarakat manusia ni akidah dicenderung kepada Jabariyah. Sampai dikatakan begitu. Kalau kesimpulan nak dibuat, rata-rata pegangan dan kepercayaan dalam masyarakat ni ramai yang cenderung dengan Jabariyah. Makna sekali faham dengan perkataan Zohir. Sebab tu kalau ditanya, sebab apa tak menikah lagi? Belum takdir. Nampak tak tu? Dia akan jawab takdir. Belum takdir. Sebab apa tak dapat anak lagi? Belum takdir. Sebab apa hidup susah ni? Sempit rezeki? Dah takdir. Sebab apa tak sihat lagi daripada sakit? Dah takdir. Dia maksudnya perkataan itu banyak terus kepada takdir. Maksudnya dengung-dengung perkataan yang keluar daripada mulut manusia ni seolah-olah mereka ni orang yang berpahaman Jabariyah. Makna sekali lalu, sekali faham. Nak menentukan dia Jabariyah ataupun tidak, tanyalah dia. Tapi faham daripada yang cakap tu, banyak yang berserah kepada takdir, padahal menafikan usaha dan berikhtiar. Sebab apa duduk seorang-seorang lagi, tak ada jodoh lagi, tak ada tak kahwin lagi, belum ada jodoh, belum takdir. Padahal adakah kamu sudah berusaha dan berikhtiar? Dah berusaha ke arah situ? Contoh kamu dah belajar, usaha pagi petang siang malam usaha, tiba-tiba tak dapat ilmu. Boleh cakap dah takdir Allah dah. Saya duduk pondok 20 tahun dah, tapi tak boleh faham ilmu. Ngaji macam biasa, masuk kelas macam biasa, tapi tak boleh faham ilmu. Tak padan dengan 20 tahun yang saya duduk tu. Contohlah, dah takdir, nasib saya dah begini dah. Saya belajar dah macam biasa usaha dah. Tapi nak kata lagu mana? Barulah boleh kata takdir dah, faham? Ini usaha tak ada, apa pun tak ada, usaha tak ada, ikhtiar tak ada, tiba-tiba kata
Ni yang silap ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukup lah kat tu. Kita usaha dan ikhtiar berhenti lah. Kita usaha dan ikhtiar berhenti lah. Patut usaha dan ikhtiar makan. Besok ada lagi satu kelas, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana fakifaki ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli kuturi musa wa zakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minni wa minkum. Dah? Usaha balik ya. Lama tak balik apa belum takdir balik. Usaha bangun lah, usaha bangun, usaha bergerak. Makan. Makanan dia sampai dah? Alhamdulillah.